Berbelanja untuk basikal itu berbaloi, tapi bukan tahap keperluan. Kerana kita perlu satu tools untuk membantu kita mengekalkan tahap kecergasan. Mau apa? Tak boleh naik siapa, boleh berjalan-jalan ronda-ronda. Dan saya sekarang basikal jenis road bike. Kami pengguna kenderaan seperti kereta ni terpaksa mengelaklah. Dan patuhi aspek-aspek yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita. Basikal, kenderaan beroda dua yang dikayuh. Ikuti trend terkini. Terdapat pelbagai jenis kenderaan yang dapat kita gunakan. Antaranya ialah kereta, bas, kereta api, kapal terbang dan semestinya basikal. Basikal ialah sejenis kenderaan berkuasa manusia yang mempunyai dua roda yang dipasang ke rangka. Diperkenalkan pada pertama kali di Eropah pada abad ke-19, basikal terawal yang telah dicipta merupakan skuter kayu yang menyerupai sebuah mesin mudah yang dipanggil calorifer. Ianya dicipta oleh Camtin di Sivak dari Perancis sekitar tahun 1970. Berbalik pada tahun dahulu, penggunaan basikal merupakan pengangkutan yang paling penting bagi seseorang individu untuk menuju ke destinasi mereka. Ini kerana kenderaan seperti kereta jarang sekali digunakan dan sedikit dalam kalangan masyarakat. Ada basikal tak mah. Tu mesin Jepun. Jepun masuk tu. Masa ada mesin Jepun. Umur 4 bulan Jepun masuk. Tahun 48 komunis masuk. Menurut Nenek Jamilah, penggunaan basikal telah digunakan dalam peperangan selama bertahun-tahun sebelum zaman Perang Dunia Pertama lagi. Pergi mana pergi pekan. Nak pergi pekan-pekan kulim, lepas tu nak bas. Nak ada kereta dulu. Motor pun tak orang naik seorang saja. Dia pun melalui basikal juga, tak ada motor. Malah, basikal kebanyakannya digunakan untuk pengangkutan kerana ia adalah cara terpantas dan paling menjimatkan untuk melakukan perjalanan antara depot, kem dan lapangan terbang. Jauh ni basikal tu dulu ni tak ada arah tu kan beli di Tanjung. Orang pergi beli, seorang pergi beli. Di Penang tu beli daripada kayu sekarang balik main. Itulah kenangan yang tidak dapat dilupakan oleh Nenek Jamilah, seorang wanita yang berusia 65 tahun, mengenang kembali nostalgia beliau sewaktu beliau masih muda. Kini, penggunaan basikal telah berkembang pesat dan semakin popular dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Basikal bukan sahaja menjadi alat sebagai pengangkutan, malah penggunaannya semakin meluas dan kini dilihat sebagai satu fenomena. Viral atau norma baharu, itu julukan sesuai untuk menggambarkan mereka, para pengguna basikal yang kelihatan aktif pada masa kini. Bergerak mengikut trend semasa, komuniti pengguna basikal ini semakin mendapat tempat di hati anak-anak muda. Muhammad Azwan Nizal antara atlet yang bergiat aktif dalam aktiviti berbasikal. Nama saya Muhammad Azwan Nizal bin Muhammad Yusof. Saya merupakan pelajar Universiti Putra Malaysia dan juga merupakan ketua pasukan berbasikal lebuh raya Universiti Putra Malaysia.
Azwan Nizal akan sentiasa memastikan basikalnya dijaga dengan baik. Apatah lagi apabila Azwan Nizal ingin memulakan rutin hariannya, beliau akan ke bengkel basikal iaitu tempat penyimpanan basikalnya. Pengalaman saya dengan basikal lebuh raya ni lebih kurang genap 2 tahun. Saya bermula dengan basikal ni pada tahun 2018. Saya background atlet memanah, tetapi saya memilih basikal kerana saya ingin mencuba sesuatu yang baru dalam lifestyle. Daripada lifestyle kerana saya pernah mengalami kecederaan di kaki kanan, jadi saya perlukan satu aktiviti yang boleh saya lakukan di samping kecederaan yang sedang saya sembuh dalam keadaan fasa recovery. Oleh kerana kecederaan yang dialami oleh Azwan Nizal semasa menceburi bidang sukan memanah, kini Azwan Nizal mula bertukar minat dengan menyertai sukan berbasikal. 2 tahun lepas saya pilih untuk berbasikal kerana saya untuk recovery saya daripada kecederaan kaki saya alami. Secara tak sengaja dia membawa saya kepada satu zon kehidupan yang baru, lifestyle yang baru. Itu saya buat aktiviti yang baru lah. Saya kenal basikal. Saya kayuh dulu, kayuh macam orang biasa lah, macam bersia-sia. Tapi lama-kelamaan saya jumpa kumpulan-kumpulan basikal yang aktif, yang komited dengan latihan, cara latihan yang betul. Jadi serta saya terjebak. Dan saya juga diserap masuk dalam pasukan berbasikal lebuh raya Universiti Putra Malaysia pada ketika tu. Jadi terus saya ambil basikal ni sebagai satu lifestyle yang baru selain daripada berenang dan juga berlari ataupun dalam hobi saya yang lain seperti hiking. Jadi basikal ni salah satu cara yang barulah untuk saya release tension dan juga untuk bertenang. Basikal yang dimiliki oleh Azwan Nizal merupakan basikal sejenis road bike, iaitu basikal yang sesuai untuk penggunaan lebuh raya. Perlumbaan lebuh raya lah. Ini lebih sesuai untuk kita gunakan di jalan yang rata ataupun berbukit, ataupun orang kata on road, bukan off road. Basikal ni memiliki gear 10 speed. Di belakang ada 10 keset dan depan ada 2 keset. Rim jenis aluminium sesuai untuk latihan dan sesuai untuk digunakan di kesemua on road. Tak kisahlah di berbukit ataupun flat. Jadi ini adalah satu setting yang amat sesuai untuk kita gunakan dalam latihan dan juga perlumbaan. Namun begitu, bagi beginner yang baru dalam dunia berbasikal ini masih tidak mengetahui dan mempunyai maklumat mengenai basikal yang ingin dibeli. Yang kat sini tak macam pedal basikal biasa yang kita selalu tengok. Ini merupakan pedal clip. Dan clip ni kita untuk kegunaan untuk kita lekat kita punya kasut lah di sini. Okey, ni cara kita nak pakai clip. Masukkan dan tekan. Dia terus melekat di situ. Nak buka klip ni perlu kepak kaki lah ataupun twist kaki kita ke kanan ataupun ke kiri, tapi selalunya orang ke kanan lah untuk buka kanan. Macam tu. Tapi mestilah selamatlah untuk penggunaan dan dia perlu latihan lagi untuk memakai klip ni. Kalau pengayuh ataupun pengayuh basikal lah, selalunya yang baru ni tidak biasa lagi, saya nasihatkan jangan guna lagi lah. Pakai pedal yang biasa yang berada di basikal biasa. Dan jika nak pakai boleh, cuma lakukan latihan tu di kawasan yang selamat, bukan di jalan raya. Nanti boleh jatuh mengakibatkan kecederaan dan juga kerosakan pada basikal. Lebih sesuai di kawasan yang lembut dan rumput yang rata. Kalau jatuh pun tak cedera dan basikal pun tak rosak. Dan di situ dapat dapat build up confident lah. Jika nak pakai klip ni, kalau nak pakai klip ni perlu confident, perlu tahu cara berhenti, cara buka di jalan raya nanti, supaya tidak mengakibatkan kecederaan dan juga kemalangan. Okey, dalam basikal ni yang paling penting kena ada brake belakang dan juga brake depan.
Brake ni penting untuk kita memberhentikan basikal kita. Ketika kita laju nak memberhentikan basikal, perlu ada brake. Kalau tak ada brake, macam basikal nak berhenti. Dan sekarang ni, zaman sekarang ni, brake bukan hanya pada caliper, dan juga ada satu lagi jenis brake iaitu disc brake. Seterusnya kita ada gear belakang, ataupun dalam bahasa basikalnya rear derailleur. Rear derailleur ni penting untuk penukaran gear dari bawah ke atas. Dan keset ni saiznya, gear ratio-nya bergantung kepada kesesuaian atlet tadi, dan juga jenis penggunaan dan latihan yang atlet perlu. Tambahan pula, destinasi yang sering menjadi perhatian masyarakat untuk berbasikal adalah di sekitar Lembah Kelang serta Putrajaya. Namun, bagi Azwanizal, Putrajaya merupakan tempat yang paling sesuai bagi beliau untuk menjalani latihan sukannya. Tempat yang sesuai lah bagi saya, sesuai untuk berbasikal adalah di sekitar Putrajaya, tapi di luar waktu puncak, bukan waktu orang pergi kerja dan balik kerja. Maknanya kalau pagi tu selepas pukul 9 pagi, okey, sesuai berbasikal di dalam Putrajaya. Dan juga di sebelah malam, selalunya saya berbasikal pada pukul 9.30 malam dan ke atas, habis pukul 11 malam. Bagi saya Putrajaya adalah tempat yang selamat dan sesuai untuk latihan, kerana jalan ni tak semua landai, ada juga berbukit. Dan luar Putrajaya bagi saya yang sesuai adalah di kawasan Hulu Langat, dan juga sambungan Negeri Sembilan, Lenggeng, Bukit Mendung, Bukit Tangga. Itulah salah satu loop yang sesuai lah untuk latihan basikal, dengan kita dapat ketinggian keseluruhan satu loop tu, macam orang panggil apa, Broga loop. Di sini orang panggil Broga loop, dapatlah 120 km. Kalau saya kayu daripada rumah saya di Seri Kembangan pergi balik, saya dapat 160 ke 180 km dengan ketinggian height dapat 1000 meter. Tambahan pula, sejak akhir-akhir ini dapat dilihat menerusi laman sosial seperti Instagram, kini ramai artis-artis di Malaysia mula terjebak dalam dunia berbasikal. Ini dapat dilihat melalui gambar yang dipost ke dalam laman sosial mereka. Antaranya termasuklah Alif Satar, Datuk Siti Nurhaliza, Sezi Falak, Yasmin Hani, Hairul Azrin dan ramai lagi. Ini sekaligus dapat mempengaruhi para pengikut atau peminat mereka untuk mencuba keseronokan mengayuh basikal. Namun begitu, dalam keasyikan mereka menikmati aktiviti itu, berkemungkinan ada pihak yang tidak sedar sebenarnya mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain, terutamanya bagi pendatang baharu yang masih belum memahami garis panduan keselamatan. Aktiviti berbasikal antara riadah popular dalam kalangan rakyat Malaysia sepanjang tahun ini ia dapat dilihat dengan peningkatan jumlah dan kekerapan penunggang basikal di atas jalan raya. Namun sejak kebelakangan ini timbul kemarahan orang ramai dengan sikap setengah penunggang hingga tular di media sosial. Ia juga turut mengundang kemarahan warga maya yang berkongsi pengalaman dengan penunggang basikal yang tidak bertanggungjawab, terutamanya ketika berdepan dengan saat cemas apabila berselisih dengan kelompok berbasikal ini. Saya juga terkesan dengan apa yang berlaku sekarang dalam sosial media. Baru-baru ni juga keluar di berita utama, di dada-dada akhbar. Saya terkesan sebenarnya. Pendapat saya kepada mereka yang baru berbasikal ni, pilihlah jalan yang sesuai untuk melakukan aktiviti basikal dan waktu yang sesuai. Jalan yang sesuai ini saya masukkan adalah jalan yang tidak sibuk. Jalan yang tidak sibuk dengan kenderaan. Dan waktu yang sesuai ni adalah bukan waktu pengguna jalan raya menggunakan jalan tersebut untuk pergi ke kerja dan balik ke kerja. Balik daripada kerja. Gunakan pada waktu yang tidak sibuk, tidak banyak kenderaan. Kerana ini juga untuk keselamatan pengguna jalan raya yang lain dan juga penunggang basikal tersebut. Kerana aktiviti ini untuk sihat, bukan untuk membahayakan nyawa. Pengayuh basikal ni ataupun penggemar aktiviti basikal ni haruslah bijak memilih masa dan tempat yang sesuai. Kongsi
Itulah hasrat pengguna basikal yang memperjuangkan hak dan cinta mereka terhadap basikal. Dalam menjalankan tren berbasikal di jalan raya, pengguna basikal tidak terlepas dari mematuhi peraturan jalan raya agar keselamatan penggunanya lebih terjamin. Masih banyak lagi perkara yang perlu dikaji sebelum jalan raya kita menjadi lebih mesra kepada pengguna basikal. Kayo cermat, jiwa selamat. Inilah cerita Kayo Bicycle, antara trend dan minat pada masa kini.